Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri syarahan kitab Zakhirah Al-Musharrafah berkenaan dengan doa tidur. Tidur merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan mencari rezeki pada waktu siang. Sesungguhnya di dalam perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mendengar. Surah Ar-Rum. Tidur merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala di mana manusia dapat merehatkan diri mereka daripada kepenatan yang mereka alami pada waktu siang. Maka dengan tidur yang cukup akan mengembalikan dan memulihkan semula tenaga seseorang itu supaya boleh bertenaga semula pada keesokan harinya. Oleh kerana itu, pakar pengamal perubatan mengatakan bahawa tidur yang baik dalam sehari bagi seorang itu adalah antara 6 sehingga 8 jam sehari. Ini bermakna kalaulah seorang itu tidur selama 8 jam sehari dan dia umurnya mencecah 60 tahun, bererti 20 tahun dihabiskan untuk tidur. Masya Allah. Sekiranya umur seseorang itu 60 tahun dan dia tidur sebanyak 8 jam sehari, bererti 20 tahun daripada hidupnya dihabiskan untuk tidur. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, tidur yang begitu banyak ini sekiranya dipraktikkan adab-adab dan sunnah-sunnah dan dibaca doa-doa ketika tidur, maka 20 tahun ini akan dikira sebagai ibadah. Tetapi sekiranya tidur itu sekadar tidur sahaja tanpa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tanpa membaca doa dan perkara yang lain, maka tidurnya itu hanya sia-sia sahaja. Maka 20 tahun dalam hidupnya akan pergi begitu sahaja. Alangkah ruginya jangan kita mengabaikan adab dan sunnah-sunnah ketika tidur ini. Maka oleh itu sangat penting untuk kita mendidik anak-anak kita supaya mereka membiasakan diri mereka dengan adab-adab tidur ini. Jadi kita lihat dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim, doa tidur. Doa tidur, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya. Ini doa yang antara doa yang dibaca sebelum tidur. Sebenarnya doa-doa tidur ini ada banyak versi ataupun banyak riwayatnya. Kadang-kadang baginda Nabi SAW membaca doa yang pendek, kadang-kadang membaca doa yang lebih panjang. Maka ini juga antara doa yang boleh diamalkan ketika tidur. Dan tidak ada masalah untuk kita mengamalkan doa ini atau mana-mana doa yang lain yang diriwayatkan untuk kita baca sebelum tidur. Kemudian bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Ini antara adab yang kita boleh amalkan sebelum tidur, iaitu dinamakan sebagai tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah ini adalah kita tasbih subhanallah 33 kali, kemudian tahmid iaitu alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Maka genap 100. Maka ini juga seperti tasbih yang kita baca selepas solat. Tetapi ini zikir ini dinamakan tasbih Fatimah kerana baginda Nabi SAW mengajarkan zikir ini kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk dibaca sebelum tidur. Yang mana kata baginda Nabi SAW, dengan mengamalkan zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuatan. Apabila bangun daripada tidur, kita akan menjadi cergas dan kita akan mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kita meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hari itu. Pasti
ada dosa yang kita lakukan, kerana tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa. Kita sebagai manusia biasa pasti ada kesilapan dan dosa yang kita lakukan, baik dengan panca indera kita ataupun dengan hati kita. Maka seeloknya sebelum tidur kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa kita, kerana kita khawatir Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita pada waktu malam ketika kita sedang tidur. Betapa ramai orang yang dia tidur, akhirnya tidak bangun pada keesokan harinya, tetapi nyawanya diambil, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sedang tidur. Maka sangatlah elok untuk kita bertaubat dan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita tidur. Kemudian tidurlah dengan dada menghadap kiblat dalam keadaan mengiring pada lambung kanan. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Bila kita tidur dalam keadaan mengiring, ya, kita mengiring ke tepi dan kita menghadap ke arah kiblat. Kita menghadap ke arah kiblat, kita mengiring ke sebelah lambung kanan. Maka ini tidurnya Nabi SAW. Maka kata para ulama, sekiranya kita dapat melakukan tidur sebegitu sehingga ke pagi, maka itu yang terbaik. Tetapi kalau kita tak mampu untuk buat sebegitu sampai ke pagi, sekurang-kurangnya kita buatlah sebentar, sekadar yang kita mampu, menghadap ke kiblat, lambung kita sebelah kanan, tidur mengiring menghadap kiblat, buatlah sekadar yang mampu dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini satu perkara yang perlu kita beri perhatian, supaya bagaimana keadaan di rumah kita, bagaimana katil ataupun kedudukan kita dan keluarga kita dan anak-anak kita ketika tidur menghadap ke arah kiblat. Perlu kita fikirkan semula, sekiranya katil kita, sekiranya tempat tidur kita tidak membantu kita untuk kita tidur sedemikian menghadap kepada kiblat, maka kita perlu fikirkan sesuatu untuk kita mengamalkan sunnah ini dalam rumah kita. Sudah pasti dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini, rumah kita akan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak-anak kita juga akan membesar dalam keadaan penuh berkat dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian dalam keadaan berwuduk, maka ini juga adalah satu sunnah Nabi SAW. Baginda Nabi SAW mengajar para sahabat supaya berwuduk sebelum tidur. Maka berwuduk sebelum tidur. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kami berwuduk sebelum tidur, waktu tidur kami akan batal juga wuduk kami. Maka tidak ada masalah, kerana baginda Nabi SAW perintahkan kita supaya berwuduk. Tetapi tidak ada arahan supaya mengekalkan wuduk itu sampai ke pagi. Maka kita dengan kita mengambil wuduk sebelum tidur, maka itu telah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan menyucikan hati daripada sifat dendam dan kebencian. Sebelum tidur, seeloknya kita membersihkan hati kita daripada sifat benci, daripada rasa marah. Maka sebab itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, baginda Nabi SAW, Qatadah radhiyallahu anhu berkata, adakah kamu tidak mampu melakukan seperti Abu Damdam? Maka bagaimana, kenapa Abu Damdam? Abu Damdam ini dia sebelum tidur dia mengampunkan semua kesalahan orang kepadanya. Mengampunkan semua kesalahan orang kepada yang dilakukan pada dia sepanjang hari, semua diampunkan. Dia mengatakan, tasaddaqtu bi'irdi ala ibadika. Dia kata, ya Allah, aku ampunkan semua orang yang buat kesalahan kepada aku niatkan sedekah. Aku niatkan sedekah. Aku maafkan kesalahan mereka dan aku niatkan itu sebagai sedekah kepada mereka. Maka itu yang dilakukan oleh Abu Damdam, iaitu di sebelum tidur dia maafkan semua orang. Maka begitulah seorang hatinya bersih, maka insya-Allah akan lahirlah sifat-sifat yang murni daripada hatinya. Tetapi kalau daripada jasadnya. Tetapi sekiranya seorang menyimpan dendam, menyimpan kemarahan di dalam hati, maka perkara tersebut tidak akan sikit pun membantunya. Bahkan dikhawatiri akan membawa mudarat kepada dirinya sendiri. Dan kebencian, dan bertaubat daripada dosa-dosa. Dan jadikanlah kalimat terakhir yang diucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika
raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Maka doa ini diajar oleh baginda Nabi SAW, tetapi doa ini unik dan istimewa daripada doa-doa yang lain sebelum tidur, kerana baginda Nabi SAW ketika mengajarkan doa ini kepada seorang sahabat baginda berpesan, jadikanlah doa ini perkataan yang terakhir yang keluar daripada mulut kamu sebelum kamu tidur. Maka di antara adab-adab tidur dan bacaan-bacaan yang kita baca sebelum tidur, doa inilah yang kita baca terakhir, yang menjadi penutup kepada segala bacaan kita. Dan setelah kita baca doa ini, kita tidak bercakap apa-apa lagi, tidur. Maka ini kita jadikan doa ini doa yang terakhir yang kita baca, ucapan yang terakhir yang keluar daripada mulut kita sebelum kita tidur. Maka inilah doanya yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sehingga akhir. Maka kita baca surah Al-Kafirun ini kerana surah Al-Kafirun ini kita baca dengan niat kita melepaskan diri daripada segala perbuatan syirik, sama ada yang kita sedar, na'udzubillah, ataupun yang kita tidak sedar. Kemungkinan dalam kehidupan seharian kita ada percakapan kita, ada terbayang, terlintas di fikiran kita, ataupun terdetik di hati kita sesuatu yang mungkin tidak diredai oleh Allah, sesuatu yang berunsur syirik, maka kita berlepas diri, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca surah Al-Kafirun ini sebelum tidur. Kita niat, ya Allah, aku melepaskan diriku daripada segala perbuatan yang syirik yang telah aku lakukan daripada secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Mudah-mudahan iman kita dan i'tikad kita terpelihara, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa bangun daripada tidur. Apabila bangun, ketika bangun daripada tidur, hendaklah bersiwak. Ini adalah satu sunnah Nabi SAW. Baginda, antara sunnah yang baginda sangat suka ialah siwak, ataupun dipanggil sugi, ataupun siwak, membersihkan gigi. Maka itu antara sunnah yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Kerap kali baginda bersiwak ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika sebelum tidur, ketika bangun tidur, ketika nak solat, ketika nak baca, sebelum baca Quran, sebelum berzikir. Maka salah satu waktu yang disunahkan siwak ini adalah ketika bangun daripada tidur. Baginda Nabi SAW bila bangun daripada tidur, baginda akan membersihkan gigi baginda dengan kayu siwak. Kita boleh juga mengekalkan kayu siwak itu, dan boleh juga kita menggantikannya dengan berus gigi yang kita lakukan, kebiasaan kita pada zaman sekarang. Tetapi kita haruslah niat itu adalah untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian doa bangun tidur, membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku, dan kepadanya lah tempat kembali. Maka kita baca doa ini, puji-pujian kepada Allah. Kita bangun tidur, kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Kerana tidur ini dianggap sebagai mati kecil. Tidur ni dianggap sebagai mati kecil. An-naumu akhul maut. Tidur ni sebagai mati kecil ataupun saudara kepada kematian. Maksudnya tidur ini mirip dengan kematian. Mengingatkan kita bagaimana kita hidup lama, selama mana kita hidup pun pasti kita akan mati. Maka konsep tidur itu dengan mati itu lebih kurang sama. Kita dalam kehidupan seharian, kita pergi ke sana ke sini, cergas, usaha kita buat, macam-macam perkara kita buat dalam kehidupan seharian kita. Akhirnya kita penat, nak ataupun tidak, pasti kita terpaksa tidur, merehatkan badan kita yang penat. Maka begitulah juga dengan hidup ini. Dengan hidup ini, berbagai-bagai kita pergi ke sana, pergi ke sini, berbuat bagai-bagai perkara. Akhirnya akan ada penamatnya, iaitu mati. Dan jika dilihat keadaan orang yang tidur, seolah-olah seperti jenazah, maka itu mengingatkan kita dan menginsafkan kita supaya kita sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku dan kepadanya lah tempat kembali. Kita mengingatkan diri kita, walaupun kita telah dikembalikan semula nyawa kita kepada jasad kita, kita telah hidup, bangun semula, tetapi akan datang satu masa nanti kita akan tidur terus selama-lamanya, tak akan bangun lagi. Maka doa ini perlu dibaca dengan penuh keinsafan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah untuk mengamalkan doa-doa tidur dan adab-adab tidur ini. Mudah-mudahan kehidupan kita dan keluarga kita akan bertambah berkat dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW ini. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.